Baik, terima kasih Syarizam dan Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan kes bot karam yang melibatkan 15 mangsa di perairan Tinagat Batu Payung Tawau Selasa lepas. Operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan dengan pencarian 6 lagi mangsa yang dikuatiri lemas dengan pencarian meliputi 68 batu nautika di Teluk Tawau. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Tawau APM, Hussein Muhammad Nur, setakat semalam seramai 6 mangsa yang sudah meninggal dunia ditemui terapung di perairan Sungai Taiwan dan Karang Unaran Pulau Sebatik, Indonesia. Manakala seorang lagi mangsa lelaki ditemui di perairan Batu Empat Tawau oleh APM kira-kira pukul 5.48 petang sebelum dibawa ke Pusat Kawalan Yacht Club Tawau. Mayat itu kemudiannya dihantar ke Hospital Besar Tawau kira-kira pukul 7.30 malam untuk dibedah siasat. Didapati objek tersebut adalah mangsa dan apabila dinaikkan ke atas bot dan mereka mengenal pasti seorang lelaki dewasa yang berumur di bawah 30 tahun. Setakat ini, 2 mayat lelaki dewasa, 2 mayat perempuan dewasa termasuk mayat wanita hamil dan 3 mayat kanak-kanak lelaki menjadikan 9 daripada 15 mangsa sudah berjaya ditemui. 6 lagi dilaporkan masih hilang. Pasukan mencari dan menyelamat SAR 5 mangsa bot karam yang masih hilang di perairan Sabah menemui satu lagi jaket keselamatan di kawasan perairan Semarang Labuan kira-kira pukul 10 pagi semalam. Menurut Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Wilayah Sabah dan Labuan, Laksmana Maritim Muhammad Zubil Matsom, jaket berwarna oranye itu dijumpai kapal kilat 40 pada 6 batu nautika Timur Laut Labuan dan 46 batu nautika Barat Daya dari Pulau Mengalum. Bagaimanapun, jaket berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan insiden bot pelancong jenis katamaran membawa 28 pelancong warga Cina dan 3 anak kapal yang karam pada 28 Januari lalu. Kita telah hantar untuk pengesahan oleh Alex Loh Zilin iaitu Tourist Guide Gordon Selling dan beliau telah mengesahkan jaket ini bukan milik Golden Selling. Jadi penemuan ini tidak membawa apa-apa makna lah, ya. Laksmana Maritim Muhammad Zubil bercakap dalam sidang media di Bilik Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Likas, Kota Kinabalu. Sebelum ini, 4 jaket keselamatan dijumpai pasukan SAR. Jaket pertama dan kedua ditemui KM Berani pada 31 Januari dan 1 Februari. Jaket ketiga ditemui KM Banggi pada 4 Februari lalu. Sementara jaket keempat dijumpai pada 7 Februari. Namun kesemua jaket yang dijumpai tidak mempunyai kaitan dengan insiden tersebut. Syarikat Minyak dan Gas Negara Petronas memperuntukkan 18 juta ringgit bagi melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi program pelaburan sosial korporat Petronas di Sabah. Program tersebut merupakan CSR pembuka tirai 2017 yang dilaksanakan Petronas untuk memberi fokus terhadap 3 aspek penting yang meliputi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan serta pemeliharaan alam sekitar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, penglibatan badan-badan korporat seperti Petronas dalam melaksanakan usaha-usaha murni berupaya membantu kerajaan memperjuangkan agenda pembangunan rakyat dalam pelbagai aspek termasuk pembasmian kemiskinan, bajikan serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Badan-badan korporat sepertilah Petronas ini turun ke bawah bersama-sama kerajaan untuk memberi, untuk membantu, untuk menolong rakyat supaya hasil dari pertolongan ini dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat seperti semua. Ini saya rasa yang amat kita lalukan. Datuk Musa berucap merasmikan program pelaburan sosial korporat Petronas di Kota Marudu. Sementara itu, dalam ucapan aluannya, pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan menjelaskan program pelaburan sosial korporat Petronas akan dimulakan dengan menekankan 3 aspek utama, iaitu Planting Tomorrow, Food Basket dan pembangunan belia. Selain itu, Petronas melalui CSR yang dilaksanakan turut menyumbang terhadap pembinaan Maktab Rendah Sains Mara Ranau
dan menaik taraf kompleks sukan likas. Antara tahun 2011 hingga 2016, lebih 40 program dilaksanakan dengan peruntukan lebih 180 juta ringgit, termasuk pembinaan pusat pembelajaran Imbak Kanyon dengan kerjasama Yayasan Sabah. Pembinaan Jambatan Kedua Sukau di Kinabatangan dilihat sebagai satu langkah baik kerajaan membawa pembangunan kepada kawasan luar bandar. Namun, pembinaannya hanya akan dimulakan selepas laporan penilaian kesan alam sekitar oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah diterima. Ini bagi memastikan keadaan hutan, alam sekitar serta habitatnya kekal terpelihara sebagai hazanah alam yang tiada nilainya. Wartawan Iswadiman Syamsuddin dan juru kamera Saziri Iblin meninjau kesan positif pembinaan jambatan itu yang dijangka menelan kos sebanyak 220 juta ringgit. Pembinaan Jambatan Sukau diilhamkan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sukau Datuk Sadi Haji Abdul Rahman sejak tahun 2010 ketika menyediakan Pelan Pekan Baharu Sukau. Walaupun pada awalnya pembinaan Mercu Tanda Baharu Sukau ini mendapat bantahan beberapa pihak yang bimbang akan kerosakan alam sekitar yang menjadi kawasan sanktuari hidupan liar, namun mengambil langkah yang dijalankan Kerajaan Negeri Terengganu, jaringan pembangunan ini sama sekali tidak akan merosakkan kawasan persekitaran, malah dikekalkan demi kelestarian khazanah alam. Pembinaan jambatan ini telah diluluskan kerajaan dalam pusingan pertama rancangan Malaysia ke-11 tahun lalu dan membabitkan dua fasa. Fasa pertama yang menelan kos sebanyak 70 juta ringgit membabitkan pembinaan sebuah jambatan dari Kampung Sukau merentasi Sungai Kinabatangan ke Ladang Morisem. Manakala fasa kedua yang menelan kos sebanyak 150 juta ringgit akan memfokuskan kerja naik taraf jalan sejauh 1.3 km dan pembinaan jejambat di lot 3 kawasan sanktuari sejauh 1.38 km yang menjadi laluan utama hidupan liar. Langkah ini dilihat dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar secara holistik. Kemudahan ini juga membolehkan hidupan liar seperti gajah pigmi melalui kawasan sanktuari dari bawah jejambat. Ia sekaligus memperlihatkan keprihatinan tidak berbelah bahagi terhadap habitat di kawasan berkenaan. Untuk merealisasikan pembangunan Pekanbaru, komponen yang penting adalah jambatan. Kita sudah umum, 2010 kita sudah umum bahwa projek komponen yang paling penting dalam pembangunan Pekanbaru Sukau adalah jambatan. Konektiviti kita jalan dan jambatan ini penting kepada masyarakat, khususnya di daerah di kawasan saya di Sukau yang selama ini sudah tertinggal jauh. Jalan yang kita cadang ini kalau dia siap boleh menyingkatkan perjalanan saya ke kawasan yang jarang kita lawati ataupun susah dilawati adalah Kampung Litang, yaitu Mukim Litang yang terdiri pada 5 buah kampung. Ketika ini, penduduk di Kampung Litang, Kampung Tidong, Kampung Dagat, Kampung Tundun Buhangin, Kampung Seriganda serta beberapa kampung lain di kawasan pedalaman Sukau hanya menggunakan kemudahan jalan ladang sebagai akses perhubungan mereka untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Sukau yang mengambil masa sehingga 6 jam perjalanan, terutama ketika jalan rosak. Namun apabila kemudahan penghubung ini siap kelak, jarak dan masa perjalanan mampu dikurangkan sehingga 1 jam bagi mendapatkan rawatan atau berurusan di Pekan Sukau. Malah ia juga bakal menjadi laluan mudah dan pantas ke bandar-bandar penting di pantai timur Sabah bermula dari Lahadatu, Semporna hingga ke Tawau. Di Mukim ini juga terdapat 8 buah sekolah rendah pun memerlukan jembatan ini. Untuk memudahkan kami orang kampung macam Kampung Sukau ke Kampung Litang dan orang kampung sana ke daerah Kinabatangan, kita tidak mau ada kes-kes macam ini, macam ada kematian ini, macam keluarga ada nazak apa, kita susah mau lawat kalau tidak ada jembatan. Dalam aspek keselamatan, kemudahan jambatan ini juga dilihat membantu melancarkan operasi pengawasan di sepanjang pantai timur Sabah, khususnya di kawasan yang berisiko ancaman penceroboh. Ini adalah kawasan sanktuari gajah dan merupakan laluan utama gajah
yang berada di kawasan ini. Dan kawasan ini juga merupakan kawasan yang terlibat dalam pembinaan pembangunan jambatan kedua Kinabatangan di daerah Sukau ini. Dan di jalan utama ini akan terbinanya 1,5 kilometer jalan raya menggunakan sistem viadak yang mana laluan adalah di sebelah atas dan binatang liar akan melalui di bawah seolah-olah terbinanya jambatan di kawasan ini. Dan seharusnya pihak-pihak NGO memberhentikan bantahan terhadap pembinaan jambatan kedua Sukau ini kerana ia bukan sahaja membangunkan kawasan di daerah ini, malah juga akan meningkatkan sosioekonomi terhadap penduduk di kawasan Sukau. Laporan bersama saya Iswadiman dan rakan juru kamera Sajari Ibin untuk RTM. Budaya menyambut perayaan kaum secara bersama amat sinonim dengan masyarakat di negeri ini. Keunikan ini menjadikan rakyat Sabah dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni meskipun terdiri daripada pelbagai etnik yang berlainan budaya dan agama. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, budaya ini menunjukkan tidak timbul pertikaian dan salah faham di kalangan kaum di negeri ini bagi mencapai perpaduan. Ia sekaligus menjadikan Malaysia bukan sahaja sebuah negara yang bersatu padu dalam kepelbagaian budaya, malah memberikan persepsi positif kepada masyarakat dunia tentang konsep satu Malaysia. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran tabung pendidikan One Plaza Mall di Putatan. Dalam pada itu, Datuk Yahya turut menggalakkan rakyat untuk menguasai pelbagai bahasa kerana ia merupakan jambatan ke arah memupuk kesefahaman dan perpaduan kaum. Majlis berkenaan turut diserikan dengan persembahan tarian singa dan penyerahan ampau kepada 200 warga emas dan kanak-kanak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin yakin rakyat Sabah bijak menilai parti yang boleh memperjuangkan nasib dan masa depan negeri ini. Katanya tidak seperti pemimpin yang hanya bergerak ketika menjelang pilihan raya. Pemimpin Barisan Nasional sentiasa berjumpa rakyat tanpa menyiram masa bagi memastikan nasib rakyat sentiasa terbela. Datuk Yahya yang juga Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata, rakyat di peringkat akar umbi sudah matang menilai keupayaan kerajaan dalam membawa pembangunan sekaligus menyelesaikan masalah mereka. Kita sentiasa bekerja, membantu rakyat, membuat pembangunan yang sebaik mungkin untuk keselesaan rakyat. Jadi saya pasti rakyat pandai menilai mana parti yang boleh diberi mandat untuk memerintah. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengulas kerancakan parti-parti pembangkang tempatan yang aktif bergerak menjelajah seluruh negeri bagi meraih sokongan rakyat. Datuk Yahya berkata selain membawa hujah yang tidak benar, pemimpin pembangkang juga dilihat lebih kepada meraih simpati rakyat. Malah ada pemimpin yang pernah menjadi pemimpin tinggi di peringkat persekutuan dengan peruntukan berbilion ringgit, namun tidak banyak sumbangannya dapat dilihat di Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran tabung pendidikan One Place Mall di Putatan. Ahli Parlimen Sipitang yang juga pengarah Yayasan Sabah Datuk Sapawi Haji Ahmad meminta pejabat perdagangan dalam negeri, koperasi dan kepenggunaan BPDNKK Sabah melakukan siasatan terperinci mengenai kekurangan bekalan minyak masak yang semakin kritikal khususnya di daerah Sipitang. Tegasnya langkah itu penting bagi memastikan tiada unsur sabotaj oleh pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan bekalan minyak masak sukar diperolehi dan menjejaskan pengguna. Beliau berucap dalam Pesta Angpau 2017 di Sipitang. Bercakap mengenai sambutan Pesta Angpau 2017, Datuk Sapawi berkata, rakyat di negara ini seharusnya bersyukur kerana walaupun berbeza agama, budaya dan suku kaum, seluruh lapisan masyarakat tetap hidup aman dan bersatu padu. Menurutnya, walaupun agama Islam merupakan agama rasmi, namun penganut agama lain masih berpeluang merayakan perayaan keagamaan masing-masing tanpa sebarang sekatan. Datuk Sapawi turut berharap perpaduan seluruh lapisan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui perayaan yang diraikan secara bersama ini. Dalam majlis itu, Datuk Sapawi turut menyampaikan sumbangan ampau kepada warga emas dan kanak-kanak selain dihiburkan dengan pertunjukan tarian naga dan singa serta persembahan nyanyian dan cabutan bertuah.
Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 4.30 petang akan berlangsung Borneo Solidarity Ride 2017 di Kota Kinabalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dalam lawatan kerja rasmi ke Sabah dijangka hadir. Seterusnya pada pukul 7.25 malam akan berlangsung ceramah perdana oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Karim Elias di Masjid Negeri Sabah. Akhir sekali pada pukul 8 malam akan berlangsung pertandingan bola sepak Liga Perdana antara Sabah menentang ATM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 10 Februari 2017. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.